Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu. Saya Abi Sarwan bin Rus. Abi Sarwan bin Rus. Saya insyaAllah saya akan mulakan pada hari ini dengan siri pertama, ulasan buku. Jadi ulasan buku saya yang kali pertama ini, saya akan sentuh buku yang bagi saya begitu agung karangannya, iaitu Rahsia Penaklukan Kota Melaka pada 1511 yang dikarang oleh Tun Suzana, Tun Osman dan Hasanuddin Yusof, diterbitkan oleh penerbit Alami. Jadi dalam buku ini apa yang kita dapat, sebagaimana yang kita tahu, Kota Melaka merupakan kota yang pertama di alam Melayu yang berjaya dikuasai ataupun dijajahi oleh penjajah barat sebelum penaklukan Portugis. Pada tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka adalah di antara kerajaan yang terkaya di dunia. Disebabkan perdagangan dan kepentingan pelabuhannya. Namun kedatangan Portugis ke alam Melayu secara amnya dan ke Melaka secara khususnya bukanlah semata-mata ingin menguasai perdagangan sahaja. Bahkan ada matlamat dan maksud yang tertentu yang lebih besar lagi yang dipasang oleh pihak Portugis. Maksud dan matlamat inilah yang menjadi rahsia penaklukan Melaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis mula menerokai bidang pelayaran laut jauh yang dipelajari daripada orang-orang Islam. Pada abad ke-15 mereka berusaha meluaskan empayar mereka melalui penjelajahan dan penjajahan dengan membawa dendam kesumat, perang salib yang membawa kepada penaklukan Kota Melaka. Kesultanan Melayu Melaka pernah menjadi pusat dakwah dan pengajian Islam di rantau ini. Di samping itu, Melaka juga menjadi pelabuhan yang terkaya di dunia dan menjadi penyara kepada negara-negara Islam yang lain, memberi bantuan kepada negara-negara Islam yang lain. Inilah antara sebab mengapa pihak Portugis begitu nekat menyerang Melaka hingga membawa kepada kejatuhan Melaka ataupun hingga membawa kejatuhan kerajaan yang agung ini. Dengan membaca buku ini, tuan-tuan kalau dapat membeli dan membaca buku ini, kita akan dapat meningkatkan lagi kepengetahuan kita lah dan kefahaman kita berkaitan dengan sebab-sebab penaklukan Kota Melaka oleh pihak Portugis, sebab-sebab kekalahan, kenapa pihak Melaka ataupun kenapa pihak Kesultanan Melayu Melaka kalah dalam peperangan ini, dan kesan-kesan semasa penaklukan dan selepas penaklukan Portugis ke atas kerajaan yang agung ini. Jadi hakikatnya bila kita baca buku ini, apa yang kita dapat? Kejatuhan kerajaan Melayu Melaka kepada Portugis bukanlah disebabkan kerana askar Melayu Melaka tidak memiliki senjata api seperti senapang, istinggar ataupun seperti meriam. Bahkan di keliling Kota Melaka terdapat beribu-ribu meriam yang diletakkan untuk menjaga ataupun untuk mempertahankan Kota Melaka. Sebenarnya kejatuhan kerajaan Melayu Melaka ini adalah disebabkan penyakit Wuhan ataupun maksudnya penyakit cintakan dunia dan takutkan mati yang menimpa ke atas orang-orang Melayu Melaka, yang membawa kepada penyakit-penyakit yang lain seperti sombong, zalim, kedekut, angkuh, mengabaikan jihad, pengkhianatan, dendam dan iri hati sesama mereka sendiri. Seterusnya disebabkan tentera Portugis mempunyai banyak pengalaman di dalam peperangan, sedangkan tentera Melaka, mereka ini hidup dalam suasana yang aman damai yang menyebabkan mereka kekurangan pengalaman di medan perang. Kelemahan Sultan Melaka juga merupakan antara sebab kejatuhan kerajaan yang kepada Portugis. Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka yang terakhir, yang memiliki sifat negatif seperti bersikap kejam dan terburu-buru dalam melaksanakan hukuman. Perkara inilah yang membawa kepada pengkhianatan
pembesar-besar Melaka yang berdendam dan tidak senang dengan sikap dan tindak tanduk Sultan Melaka. Pihak Portugis juga menyatakan bahawa antara kelemahan Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu adalah kerana Sultan Melaka tidak menyediakan sebuah kota pertahanan kepada kota Melaka. Kota pertahanan yang berfungsi sebagai kota satelit yang sangat penting untuk mempertahankan sesebuah pusat kerajaan. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang kita dapat daripada menelaah ataupun daripada membaca buku ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh dapatkan buku ini, dan kalau kita minat dengan sejarah, minat dengan fakta-fakta sejarah, buku ini adalah buku yang berfakta. Bukan ditulis dengan ilusi, dengan angan-angan ataupun dengan gambaran-gambaran yang tidak berpijak di bumi nyata. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan buku ini, sama-sama kita menelaah untuk mendapatkan gambaran sebenar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi siri buku yang kedua nanti pada waktu selepas inilah. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan rakam lagi untuk sesi ulasan buku yang lain pula. Okey, itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.